Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reaktorina. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, nyenggol aja. Oke, sekarang kita mau dengerin ceramah lagi. Ustadz Syamsul debat. Ngefan banget deh. Oke deh, langsung aja ya. Kayaknya kurang asik kalau kita nggak dengerin langsung. Di mana kata mestilah dengan ilmu. Lailatul Qadar ni Nabi sebut dalam satu hadis sahih, Nabi sebut kerjalah 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Jangan kita risau benar lah pasal tanda-tanda tu. Ada pula orang tu kadang cakap, malam tadi kan Lailatul Qadar. Ramai yang cakap, kita dengar dia kecewa tu. Aduh, tak sampai. Dan contohlah kan, tuan-tuan pedulilah orang yang cakap tu. Orang yang jumpa Lailatul Qadar, dia tak cakap dengan orang, biasa dia sendiri esok. Kalau kita sebutlah kan malam tu kan, memang betul hadis sebut macam mana keadaan yang malam tu bulan terang tetapi dia tak menyuluh mana. Malam tu nak kata sejuk tak sejuk mana, panas tak panas mana, siang tu pun tak berapa panas mana. Tapi kita suhu badan masing-masing beza-beza. Seorang sejuk, seorang memang sejuk kerja kan. Iya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan 10 malam terakhir tu beribadah, takkan satu malam pun tak penuh. Dia nampak ke simpang masjid nah. Kenapa? Ya Allah, pokok. Kenapa orang pokok tu? Pokok tu sujud. Memang dalam hadis sebut tumbuh-tumbuhan seolah-olah bersujud, kan? Tapi saya kata risau dah. Iya weh, nampak sujud pokok tu. Besok tu dipunggah hakik majlis pembenaran tu. Rupa pokok tu tumbang. Yang kita koning-koning bala kan beribadah lah, janganlah risau mana. Kalau Allah Taala bagi rezeki kita, alhamdulillah. Tapi tu mintalah. Kalau Allah Taala bagi rezeki kita lah tu, kan? Orang perempuan sebab masak malam tu kan, bangun malam, bukan masak pun, manis makanan malam tadi ngado betul lah kan, cakap kan. Tak kisahlah kau dia goreng nasi ke, dia bangun, ya Allah aku niat pagi ni aku bangun ya Allah supaya kali keluarga aku dapat makan sahur, dan aku niat ni semua kerana kau ya Allah. Jadi kita tak ada komplain. Jangan bangi-bangi bangun pagi. Dan orang masak mampu. Dia membuta kerja marah lelaki kan. Membuta kerja, tongak lelaki kat katil. Iyalah kan. Baik-baik kan. Kan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan baik benda tak sesuai dengan kita, jangan murid. Kan? Artis K-pop mati bunuh diri, dia pun sama pasang lilin pahala. Dia nak mati juga macam tu, nak mampu perempuan ni. Kan? Itulah kadang terlampau benar kan dengan hiburan kan. Lepas tu tengok drama khusyuk lah tu. Puasa-puasa siang bukan zikir, tengok drama. Lepas tu tengok drama, lepas tu dengan emosi, dengan apa kan, tak kekurang pahala puasa. Dia terbawa dengan drama. Malah waktu dengan Ustaz Hamadi. Saya tak tengok dah, tapi saya dengar macam tu lah marah. Tapi lalas mati dia kena tikam mengacah kan. Saya dengar macam tu lah orang cerita. Ya tidak, tak tahulah. Dengar macam tu lah kan. Mesti dengan ilmu belajar. Ada seorang lelaki ni, dia pencen kerajaan, dia pencen pangkat tinggi-tinggi, gaji tahu pencen ni boleh-boleh ribu. Tiap-tiap waktu pergi masjid jumpa imam nak belajar solat, sebab dia kata selama ni tak tahu solat. Belajar. Tuan-tuan jangan pandang ada tua pun nak belajar. Tak. Jangan-jangan dia yang tua-tua pun nak belajar ni, tak solat dia lagi elok daripada kita. Sebab kau nak belajar, kau nak tahu. Semayang kat kursi ni tak boleh. Tu mazhab kursi tu. Ada yang cakap tu. Ada lah kaedah kursi tu lah tak macam mana. Kita ni perbuatan kita macam mana, rukuk macam mana kan. Janganlah kalau bawa sofa pergi masjid ni kan. Kalau dia ada ilmu tak adalah dia bawa sofa tu, selesa sikit. Yang seorang lah bawa kursi wood, siap pasang wayang. Contoh lah kan, punyo lah dia kan. Contoh lah. Tahu mana ni kena belajar lah. Macam mana kaedah kan.
Ya kan. Saya dulu terlibat dengan interview. Pernah lah interview orang nak masuk Kojo dengan pegawai, dengan pegawai kerajaan. Saya pernah terlibat sebagai panel. Dah tanya ni tak tahu, tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu. Saya pun tanya lah dia. Saya tanya pasal solat. Dah tanya isu semasa tak boleh jawab. Tanya pasal Kojo tak boleh jawab. Saya tanya, "Dik, nak tanya sikit." Contoh ni. Sembahyang jenazah berapa rakaat? Kata. Saya tanya dia tu, sembahyang jenazah berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Confident ni. Confident. Dah lah tak ada ilmu, memandai lah tu. Ya tuan-tuan. Gila tu budak ni tu sembahyang ayo dia tu. Ya tuan-tuan. Budak-budak sekarang kan nak cakap apa? Nak cakap apa? Ilmu tak ada, jadi macam tu lah tuan-tuan. Nak cakap apa? Tu sebab kau nak belajar. Kan? Parah tuan. Tu sebab ilmu jago kita. Ilmu ni yang jago kita. Yang kedua, ibadah mestilah didasari dengan keikhlasan. Ikhlas ibadah, kan? Ikhlas ibadah, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5, kan? Jadi makna kata ikhlas. Sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Itu tak ada ikhlas itu dah. Sebab mak mentua ada kat rumah, kau main kuih dia ke takbir subuh tu, Allahu Akbar, rumah kan main Allahumma hdina fiman hadait, mak mentua dalam rumah. Sah betul lah, syukur dapat menantu subuh tak tinggal. Wahal kawan tu kunut tang hati-hati tu, tak nampak kan. Ya, kau nak belajar tuan-tuan. Ada satu kisah, saya dengar mak bawa kisah. Dia nak dia jahat lelaki ni, dia nak perempuan baik. Dia seorang lelaki tu, aku kalau boleh aku nak perempuan tu dong labu jadi bini aku. Dia perangai memang parah lah, tahu. Dia nampak perempuan tu memang dia suka perempuan tu dah lama, dia target dah, dia peteng ni target lah. Tahu tu bahasa darat itu kan. Dia nampak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan baik. Salam. Kalau saya nak jadikan awak isteri saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya tak boleh bagi jawapan, kena tanya ayah saya. Kata, tunjukkan saya kat mana rumah ayah kamu. Dia perempuan tu pun jalan, dia ikut tam belakang. Lelaki dia teringat kawan yang pernah cerita pasal kisah Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu pernah jalan belakang perempuan, kemudian dia suruh perempuan tu, nanti dulu bagi aku jalan ke depan. Nanti makna nampak lah baik. Dia pun cakap, sekejap cik, kenapa bagi saya jalan di depan, takut terganggu iman saya. Yang perempuan ni, inikah jodohku? Jalan. Lepas tu jalan sampai lah dalam perjalanan tu dia tanya lagi, ayah kamu kerja apa? Ayah tak kerja, ayah pencen. Ayah pencen apa? Pencen pejabat agama. Kacau ni tengah. Habis ayah sekarang buat apa? Tak ada apa lah. Ayah kat rumah tak ada apa-apa. Cuma ayah sekarang imam satu lah kat kampung. Imam satu. Parah ni. Macam ni, rumah awak mana? Tuhan yang bombong biru. Tak apa, kamu balik dulu, sekejap lagi saya sampai. Rupa dia pergi kodai, beli jubah, beli sorban. Sampai depan orang tua tu, dia bukan nunduk dah, menyarap depan orang tua. Dia salam orang tua tu berjilat kan. Orang tu mak tahu kau ni jam tu kan. Tak ada pakcik, saya berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Orang agama ni senang gitu lah. Kalau dah tu jodoh anak pakcik reda, senang kan. Dah pergi salat, kemudian buat sujud syukur. Wah, dia pun poin lah. Dia pun tak pernah buat benda tu. Dia pun belasah lah, semayang, lepas tu dia sujud. Agak sekali lah tu kan. Dia dah buat, lepas tu dia sebut kahwin lah. Selepeh kahwin, pagi, petang, siang, malam, dia poin masjid ni tak tinggal betul pergi masjid. Subuh poin, zuhur poin, asar poin. Sebab dia tak nak Pak Muntur tahu yang dia tak erti semayang. Dia tak erti semayang mana, tapi dia ikut lah. Bapak mentua pun pergi masjid yang bertugas. Dia lagi handal mentua pun ni. Dia kata, malam ni kita semayang maghrib di rumah. Bapak mentua dah korang. Bini pun pesan, abang hati-hati tahu. Kenapa? Kalau abang suruh semayang ke rumah tu, takut-takut abang jadi imam.
Dah abah kau imam satu dia lah imam. Pelambang lah. Saya ingatkan aja. Malam tu masuk ke maghrib, abah bapak mentua azan, Allahu Akbar. Azan kat sekarang ni. Wah, biar betul. Tak apa, kejap lagi aku komat. Dia target macam tu lah. Baru nak komat, pak mentua tahan. Tak apa. Allah baru syaril la ilaha illallah. Bapak mentua komat, dia pun pusing belakang pandang bini. Bini kan? Dia kurang dah cakap dah tadi, doge kan. Lepas tu, siapa nak jadi imam ni bah? Berapa ramai jantan rumah ni? Kau nak jadi imam? Saya bah. Dia pun pergilah ke depan. Dia depan, bapak mentua belakang, bini dia dengan mak mentua dia belakang sekali. Dia pun Allahu Akbar. Bapak mentua pun ikut Allahu Akbar. Dia punya berdoa Allah lah tahu. Tak bunyi-bunyi sudah. Apa konon dak ni soalnya tak bunyi-bunyi. Dah 15 minit tak bunyi ni. Sudah bapak mentua Allahu Akbar. Hoi, ni tak tahu dah. Kau tak tahu kenapa? Nervous tu. Kau duduk belakang. Sudahnya menantu duduk belakang. Bapak mentua jadi imam. Allahu Akbar. Kali ni dia nak suruh menantu dia tolong dia. Nak tengok boleh betul ke tidak. Saja buat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Dia nak suruh menantu tolong. Malik. Yang menantu, kau nonton Mali. Sudah bini cucuk pinggang laki tu. Zaliki yaumiddin. Lepas tu pak mentua si baik tahu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai tu. Kali ni dia test ayat paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Menantu tadi mali ni naak pula. Ni mali naak pula. Aduh. Lepas bini cucuk pula. Zap, dia pusing belakang. Abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tahu. Dah tahu baca. Itulah kan. Kelas lah tuan-tuan belajar lah. Ini sebab nak nikah payah ya. Oke teman-teman, itu tadi sepenggal ceramah Ustadz Syamsul Darbat. Ini nih yang bikin greget loh ya kan. Jadi menghibur sekali ya, ceramah plus menghibur kita semua. Jadi merefresh otak, pikiran semuanya teman-teman. Ini tadi tentang menantu tak pandai jadi imam ya kan. Ya buat kalian semua yang belum menikah, apalin ya. Ya jadilah imam yang baik ya, imam yang soleh buat keluarga kalian gitu ya. Seperti halnya dulu saya menikah itu, ini sedikit cerita ya. Ada sih yang sebelum saya berjumpa dengan suami saya sekarang ini, ada sih yang lamar gitu, ada gitu kan, maksudnya ya lebih dari suami saya saat ini dalam arti ya ekonominya ya macam-macam ya. Tapi kenapa tiba-tiba saya itu lebih memilih begini, ya Allah pertemukanlah saya dengan jodoh saya yang bisa membawa keluarga saya dalam ketaatan ya, dalam Islam gitu, dalam Islam, iman yang kuat. Pokoknya berikanlah saya jodoh supaya bisa lebih taat dalam Islam, seperti itu.
Dan nggak taunya pas saya umroh ketemulah di sana ya. Begitu teman-teman ya, singkat cerita lah ya. Jadi ya alhamdulillah suami saya itu ngajinya oke banget, dan saya juga masih belajar ya kan sama suami saya gitu. Dan tentang ya banyak hal yang saya belajar dari suami saya itu ya kan, dari kesederhanaannya, dari pokoknya gitu deh. Banyak perubahan di diri saya. Sebelum menikah itu saya tuh emosionalnya tuh belum bisa ini ya, maksudnya temperamental ya nggak banget sih, maksudnya emosinya masih meletup-letup gitu ya. Tapi begitu saya ketemu suami saya ini, saya tuh diajarin tentang satu kesederhanaan, kesabaran, terus gimana berbakti dengan orang tua. Dan bukannya saya nggak berbakti ya, tapi maksudnya dalam lingkup itulah ya kan, dalam lingkup itu ilmu dan adab ya, seperti itu. Jadi buat kalian jangan salah pilih ya. Doanya begini buat teman-teman yang belum menikah nih ya, doanya ya. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan jodoh saya atas pilihan Engkau ya Allah. Bukan pilihan saya atau pilihan orang tua saya, tapi pilihan Engkau ya Allah, karena itu pasti yang terbaik untuk saya dan keluarga. Itu pokoknya dulu itu saya itu doanya seperti itu ya. Dan itu pun doanya ibu saya untuk saya itu ya Allah, pilihkanlah jodoh untuk anak saya yang terbaik, pilihan Engkau ya Allah, bukan pilihan aku sebagai ibunya atau pilihan anakku. Begitu ya, alhamdulillah bertemulah dengan suami saya yang sekarang ini gitu. Senang banget deh ya. Jadi kita dituntun dalam ketaatan dalam Islam. Begitu ya. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.